Bismillahirrahmanirrahim. Masak lemak dengan kelapa. Kelapa dicari oleh saudara. Salam diberi pembuka bicara. Izinkan hamba menutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih seharum kasturi buat saudara, saudari yang dikasihi sekalian. Bangsa membaca, bangsa belajar. Hadirnya saya di sini adalah sebagai calon nilai Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan LKTP Lengyu Kota Tinggi Johor bagi tahun 2022. Sebelum saya melanjutkan kata, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nur Auni Safiah nama diberi, pengawas sekolah sedia berperi. Suka membaca setiap hari, aktif dan cergas, cantik berseri. Nama diberi Nur Auni Safiah binti Zulkifli. Saya berusia 12 tahun dan sekolah di SKLKTP Lengyu yang indah ini. Hobi saya ialah membaca buku dan menulis cerita pendek. Cita-cita saya pula ialah untuk menjadi seorang penulis yang terkenal yang berjaya seperti penulis buku iaitu Ain Maisara. Saya seorang yang aktif, ceria dan suka kecabaran. Buktinya saya telah menyertai pelbagai pertandingan, sama ada di peringkat sekolah, daerah ataupun negeri. Saya pernah menyertai pertandingan ulasan buku sempena kempen galakan membaca peringkat negeri Johor pada tahun 2020 dan 2021. Saya juga telah menyertai pertandingan bercerita bahasa Melayu mewakili sekolah saya di peringkat daerah. Saya juga menyertai pertandingan kenaikan pangkat TKS yang dianjurkan di peringkat daerah. Di peringkat sekolah juga, saya turut menyertai dan memenangi pelbagai pertandingan seperti mendapat Johan dalam pertandingan Bina Gadget dan Johan dalam pertandingan kuis kesihatan serta pelbagai lagi pertandingan. Selain itu juga, saya memegang beberapa jawatan penting di sekolah seperti ahli jawatan kuasa tertinggi balai pengawas, Sekretari Pihak Koki dan Bendahara Persen Bahasa Inggeris di sekolah saya. Sebagai seorang bercita-cita untuk menjadi seorang penulis, saya sangat mengidolakan penulis Ain Maisara. Banyak hasil-hasil karya yang telah dicipta oleh beliau dan menjadi bahan bacaan digemari oleh setiap lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, remaja, malah golongan dewasa juga. Antara buku beliau yang paling digemari ialah bertajuk Aku Mahu Popular. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh beliau dan buku ini juga telah mencetus kejayaannya sebagai seorang penulis. Buat masa ini, buku yang sudah ditulis oleh beliau sebanyak 111 buah buku. Kebanyakan buku beliau telah menjadi bestseller dalam carta jualan di kedai-kedai buku di seluruh Malaysia. Malah, buku-buku beliau sekarang sedang diusahakan untuk diadaptasi menjadi telefilm dan drama. Di antara kebanyakan karya beliau, saya sangat meminati buku beliau yang bertajuk Aku Mahu Jadi Survivor. Buku ini sangat bermakna bagi saya kerana ia diberi oleh ibu saya sempena saya memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun semasa di tahun 4 yang lalu. Pertama kali saya melihat buku ini, saya rasa sangat tertarik dengan ilustrasi buku yang menarik dan gambar yang comel serta tajuk yang sangat memujakan kerana ia menggabungkan dua perkataan sel dan survival menjadi satu perkataan survival. Ini menambahkan perasaan ingin tahu tentang isi kandungan buku cerita ini. Bahasa yang digunakan juga sangat mudah difahami, terutama untuk golongan kanak-kanak yang meningkat remaja seperti saya. Sebagai seorang kanak-kanak yang hidup di zaman perkembangan dan pengaruh dari negara Korea dan K-pop, K-drama dan reality show seperti Running Man, saya sangat teruja dengan jalan ciptaan buku ini. Buku ini menceritakan tentang perjalanan percutian merangkap sambutan hari lahir seorang gadis bernama Suzy bersama rakan baiknya ke Seoul, Korea. Dan impian mereka telah berubah menjadi satu ekspedisi yang sangat mencabar untuk menyelamatkan diri dan nyawa mereka.
Sememangnya kisah travelog mereka ini sungguh mendebarkan kerana mereka terpaksa bertahan di negara yang asing dalam keadaan mereka sehelai sepinggang. Walaupun jalan cerita nampak ringkas, namun banyak pengajaran yang saya peroleh daripada buku ini. Antaranya ialah sentiasa bersabar dan berfikir positif dalam menghadapi setiap cabaran dan dugaan yang datang dalam hidup ini serta tidak mudah menyerah kalah seperti Suzy darah kaya. Yang kedua, kita jangan percaya kepada orang yang lain, terutama kepada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. Apalagi jika kita berada di tempat yang asing bagi kita. Manakala pengajaran terakhir yang saya peroleh dari buku ini ialah kita perlu bersedia dengan pelbagai kemungkinan yang datang dalam hidup kita tanpa kita menduganya. Sentiasa tenang, bersikap rasional, bak kata pepatah. Sediakan payung sebelum hujan. Melalui pembacaan buku ini, ia memberi inspirasi kepada dia tentang cara penulisan dan menarik dan bagaimana menulis membuat plot twist bagi menarik pembaca untuk membaca bukunya sehingga ke titik terakhir. Andai patah sayap Raja Wali bertongkat dua patik kembali, bukan kerana ia mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua memahami, menerokai serta menghayati topik saya pada hari ini, iaitu tentang kesan menonton filem-filem seram terhadap kesihatan mental terutama kepada kanak-kanak. Kita sedia maklum bahawa menonton filem yang menyeronokkan dapat membantu kita melupakan masalah yang meningkat perasaan kesejahteraan. Ia juga membantu menguatkan sistem imun dan mengurangkan hormon tekanan yang mengikat saluran darah. Namun, ada juga golongan yang suka menonton filem-filem seram, kebanyakannya orang yang memilih filem-filem bergenre seram ini. Dengan alasan ia memberi mereka peluang untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak akan berlaku dalam hidup mereka. Namun, filem-filem ini memberi kesan fisiologi tubuh seperti meningkat kadar degutan jantung dan pada orang yang mempunyai penyakit jantung koronari. Mereka boleh meningkatkan sakit dada dan boleh tekanan darah. Ia juga boleh menyebabkan peningkatan tahap adrenalin dan kortisol. Dan apa yang lebih buruk, mencetus kenangan peristiwa traumatik yang berpanjangan. Dari aspek psikologi pula, menonton filem seram menghasilkan ketakutan, kebimbangan, insomnia, fobia dan trauma mental. Tetapi, dalam masa yang sama, ada kisah positif menonton filem-filem jenis ini dapat membantu untuk menghilangkan rasa takut kepada orang-orang yang mengalami kecemasan dan ketakutan. Sebenarnya atau sukar untuk tidur berlaku apabila individu terbabit sentiasa memikirkan, membayangkan watak-watak yang ditonton sehingga memperoleh mimpi buruk yang berpanjang. Ini akan menjadikan kesihatan mental dan fizikal seseorang. Kesan menonton filem-filem seram juga akan mengakibatkan orang itu merasa takut, kegelapan, perasaan lagi. Menjerit, gemetar, mual, malah takut kehilangan perkawanan dan takut mati. Selain itu, pemerhatian terhadap situasi tertentu dalam filem-filem seram boleh membina fobia terhadap haiwan seperti mamalia, serangga, reptilia, malapetaka semula jadi, darah, ketinggian dan ruang tertutup, dan boleh menyebabkan minda terganggu oleh bunyi-bunyi kuat atau muka yang tidak menyenangkan. Tengah-tengah imej mengganggu menyebabkan gangguan tekanan selepas trauma, terutamanya pada orang yang lemah kawalan, minda dan mereka yang mengalami penderitaan peristiwa dalam kehidupan sebenar. Sekiranya seseorang mengalami gangguan selepas menonton filem, dia mungkin tidak dapat membezakan di antara realiti dan fiksyen. Seharusnya orang yang ingin menonton filem seram mesti mempunyai keupayaan mental yang stabil. Ini kerana jika tidak, ia boleh membawa kepada perataan kemurungan kepada individu terbabit. Namun, di sebalik keburukan, filem seram ini juga boleh memberi kesan yang positif kerana ia cenderung untuk menghilangkan seseorang terhadap keganasan yang memberi impak kepada tingkah laku seseorang dan membantu mereka menjadi kurang takut apabila menghadapi situasi yang sukar dalam kehidupan. Sebenarnya,
Filem-filem ini menjadi alat yang berkesan untuk merawat ketakutan dan fobia. Kesimpulannya, menonton film seram lebih banyak memberikan keburukan daripada kebaikan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa memahami kemampuan diri sendiri dan tidak mudah terikut-ikut dengan ajakan orang lain. Pastikan mental kita stabil dan bersedia dalam menonton sebarang filem bergenre seram ini. Jika tidak, kita mungkin akan menanggung akibatnya seumur hidup. Selesai dulu pendapatan, selesai kemudian tiada gunanya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.